Assalamualaikum pada geng-geng motorsport. Yang ini adalah replacement disc plate ni. Sebab aku trust dia punya material. Memang kita fully import untuk buat replacement disc plate datang dengan spline. Aku cuba nak tunjuk kat korang macam mana aku buat clamping load dan shifting clearance. Okey, kat sini adalah flywheel OS Giken super single untuk B series. Ini antara salah satu proses untuk buat clamping load, di mana untuk mengekalkan clamping dia, tahap pegangan clutch cover tu pada clutch plate. So aku kena buat skimming pada tiang dia. Plate yang aku dah buat. So yang ini aku dah rebate. Aku dah tukar dia punya material. So yang ini pun aku dah siap dah. Dah siapkan skimming, surface skimming. Sekarang ni untuk finalize, aku nak kena settlekan dia punya clamping load. Permukaan ni dan dah skim permukaan ni. So clamping akan jadi berkurangan. Jadi kita kena setting balik. Okey, step yang pertama, sebelum korang nak potong dia punya tiang tu, kita kena ada caliper geng. Dan pastikan nombor dia 0 kosong. So sebelum potong, kita kena ukur ni. Okey, so kedudukan dia sekarang dalam 20.38 mm. So tinggi. So aku nak jalan mesin untuk potong lebih kurang beberapa mm untuk aku dapatkan final clamping load. Aku dah siap potong tiang ni. Tiang ni semua dah siap potong. Lebih kurang 1 point something mm. So lepas ni aku nak pasang dia punya complete clutch. Dan kita tengok macam mana second punya measurement untuk pastikan dia punya clamping load ni betul. Clamping dengan shifting clearance ni untuk kita set ni sangat penting geng. Sangat penting sebab apa? Untuk elakkan clutch tu slip. Kalau tak nanti nanya lah korang 2-3 kali turun gearbox. Dan bukan hanya pada clutch yang second hand ataupun refurbish je. Clutch yang korang beli baru dalam kotak ataupun clutch standard pun kena buat clamping load set. Kalau tak, sebab tu kita ada masalah nak susah masuk gear, masuk gear reverse bunyi, masuk gear 1 bunyi, betul. So itulah clamping load, peranan clamping load dan shifting clearance untuk memudahkan kita. Bukan saja-saja benda ni kena buat, bukan sekadar orang cakap skim, lepas tu dah confirm okey. Salah. Skim berapa mm, so clamping load akan berkurang berapa mm, kan? So korang tanya tak apa benda yang aku pakai ni? Ni sebenarnya guard untuk pinggang. Sebab kerja aku berat, jadi angkat berat, kulu kilir. Tak nak ada defect, so kita pakai ni sebagai guard. So pomen-pomen lain pun aku nasihatkan juga pakai. Lebih-lebih lagi yang kerja berat, angkat gearbox apa semua, better pakai. Tak mahal geng, dalam RM60 boleh dapat lah. So inilah dia. Bila kita dah skim, kita akan ikat 6 skru ni untuk tengok dia punya clamping load daripada clutch cover. So langkah seterusnya, bila kita dah buat susunan clutch plate, floating disc, lepas tu clutch cover, ambil skru dia geng, ikat macam biasa, macam mana korang pasang dekat gearbox tu. Ikat, lepas tu tengah-tengah ni centerkan. Sebab apa centerkan? Sebab kita tak nak dia sengit sebelah. Okey.
So pasang macam biasalah kita nak pasang kelas dekat gearbox tu. So kita ikat macam biasa. Macam nak ajar memasak lah kan. Ikat sampai habis, ikat sampai ketat, ikat sampai kuat. So jangan ada longgar lebih kurang, tak boleh. Sebab measurement akan lari. So kita dah nampak dah kuku ni, ini tinggi dan yang ini agak rendah. So clamping dah mula bekerja. So ikat lagi sampai habis. So korang, cara korang nak ikat jangan ikat kat sini sampai ketat, lepas tu baru korang ikat kat sini. Tak boleh. Dia kena ikat circle. So bila dia ikat sini, kita ikat macam ni, baru ketat kan. So ikat macam ni, macam ni, kena ketat habis. Bukan bila bunyi itu menanda dia dah ketat. Bukan. Takkan ketat lagi sampai korang tak boleh nak pusing skru ni. Okay. Bukan ketat je korang kena buat macam ni. Masa buka pun sama. Kena buka circle juga. Sikit. Baru dia takkan rosak trip pada korang punya clutch. Okay. So nampak tak? Dia punya kuku dah turun. Aku dekatkan sikit kamera. So dia dah turun. Nampak tak level dia? Ni level dia. Maknanya dia dah merata ke bawah. Okay. Yang ini jangan sampai dia menjunam ke bawah ataupun terlalu menaik. Kalau boleh korang setting sampai dapat dia level pun tak apa. Tak ada masalah. So untuk paling senang untuk set, korang kena ada caliper juga. Okay. So dekat sini aku dah kosong-kosongkan dia. So aku ukur daripada mana tau? Aku ukur daripada sini. Sini. Daripada permukaan atas ni hingga ke kuku dia. So kita dapatlah berapa mm? 8.98 mm. Okey, yang ini 8.9 mm ni adalah yang paling minimum Yang paling minimum. Dan ukuran setiap kelas tak sama. Ogura lain, OS Giken lain. So aku lebih suka pakai lebih kurang dalam range 8 ke 9 mm. Yang ini yang biasa aku buat. So bila benda ni turun lagi, so dia akan jadi lebih kurang dalam 9 ke atas. So tak cantik lah. So selepas kita buat ni, apa kita nak buat untuk memastikan korang punya clamping load dan shifting clearance tu betul? Okey, ada step satu lagi. Ni, mesin ni. Benda ni memang untuk pump bearing, tapi aku gunakan untuk check dia punya clearance, kelas punya clearance. So aku akan pump dia punya kelas cover tu untuk aku tengok berapa diaphragm tu turun. Baru kita nampak dia punya free play antara floating disc dengan kelas plate. So kita ambil kelas tadi, kita letak dekat sini. So aku lebih suka guna ni. Ni dengan bearing lebih kurang je function dia, kan. So kita akan pump. Benda ni. Okay, lebih kurang dalam, kita tengok sampai dia menurun sikit. So kita check. Dia dah start ada, kan? Dia dah start ada. So dia punya turunnya kuku tu ke bawah lebih kurang dalam 4 ke 5 mm. So dekat dalam gearbox, bearing dan kelas cover ni, dia memerlukan lebih kurang dalam 10 mm movement. So bila kita lebih lagi, dia akan kuat. So ini sebabnya penukaran gear insya-Allah tak ada masalah. Itulah cara aku. Ramai yang tanya macam mana kan. So stay tune geng. Ini yang terbaik tau.